Assalamualaikum Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, uh, pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam kelas kita, iaitu kelas tadarus dan tadabbur pada pagi ini. Pertamanya saya mengucapkan banyak kepada rakan yang hadir pada hari ini. Yang pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan kesempatan untuk hadir, masih lagi diberikan nikmat hidup, masih diberikan beberapa nikmat yang boleh kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Islam. Jadi pada pagi ini kita mulakan dengan bacaan doa surah Fatihah dan bacaan doa. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abahi wa azwajihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ruhil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat wal muallimi wal muallimat والدينا وجداتنا وأخواتنا شيء الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, besarkanlah kecintaan kami terhadap Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya bagi penglihatan kami, sebagai penawar dada kami, sebagai pengusir kegelisahan dan kesedihan kami. Ya Allah, hiasilah lisan kami dengannya, bagus wajah kami dengannya, kuatkanlah jasad kami dengannya, beratkanlah timbangan kebajikan kami, berikanlah kami rezeki berupa kemampuan membacanya dengan baik dan benar, anugerahkanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankan ketaatan kepadamu sepanjang siang dan malam, dan himpunkanlah kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini sebelum kita membaca dan bertadabbur, marilah sama-sama kita berniat dalam hati kita dengan membaca Al-Quran pada pagi ini. Kita sedekahkan pahalanya kepada uh, diri kita dahulu, kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kepada suami, isteri, anak-anak, saudara mara kita, dengan pahala membaca Quran hari ini dapat memberikan keringanan, memberikan pahala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya menjadikan diri kita sentiasa dilindungi daripada sebarang mara bahaya kerana kita sentiasa mendekati Al-Quran, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan lagi tadabbur dan tadarus kita pada muka surat 51 ayat yang ke-15. Okay, baik, kita akan baca dahulu ayat yang ke-15 ni. Jadi pada ayat yang ke-15 ni kita dah sebelum ni kita dah baca, tapi kita ulang balik lah bacaannya. Jadi 11 sampailah ayat yang ke-15.
insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum tu saya mohon kepada rakan-rakan kalau ada kesilapan bacaan ataupun kesalahan bacaan, mohon buat teguran sama ada kesalahan tajwid, bertukar baris, bertukar huruf ataupun mana-mana hukum tajwid yang dirasakan kurang tepat, boleh buat teguran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Baik, dijemput kalau ada yang nak baca ayat yang ke-14, silakan. Kalau ada yang nak baca, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Okey, pada Puan Nolia. Okey, baik, kita lihat sedikit hukum tajwid sambungan daripada yang semalam. Okey, baik, semalam kita telah membincangkan tentang satu lagi sifat huruf iaitu sofir, iaitu huruf sofir tu sod, sin, zai, yang itu bermaksud siulan. Jadi pada hari ini kita sambung lagi satu lagi hukum tajwid
iaitu berkaitan dengan sifat yang ketiga, iaitu lin, iaitu huruf lin itu ada dua. Yang pertama huruf waw dan ya. Bila sebut lin ni, bacaan dia mestilah lembut, huruf tersebut. Kemudian ataupun lunak, huruf tersebut keluar daripada makhrajnya, iaitu dengan cara yang lembut. Hurufnya ada dua saja tadi, saya sebut waw dan ya. Tanda sukun dan huruf sebelumnya mesti berbaris atas ketika berhenti padanya ataupun tidak. Maknanya dia boleh kita baca dalam dua keadaan bertanda sukun, huruf sebelumnya berbaris di atas. Sama ada kita berhenti bacaan ataupun kita meneruskan ketika wasal ataupun ketika wasal. Baik, kita ambil contoh perkataan uh, yang ke-14 itu, ayat yang ke-14 dan wal khail, wal khail sebelum ya berbaris atas. Jadi lembutnya bacaan ya itu, kalau kita berhenti kita boleh baca dengan bacaan wal khail, wal khail. Maknanya kita tak ada, dia tak ada macam angin, tak ada, dia tak ada bunyi macam getaran pun tidak ada. Dia ada istilah lembut tu pun saya tak dapat nak gambarkan lembut tu macam mana, tapi dia bacaan dia tidak ada unsur-unsur yang berikutlah, kecuali unsur-unsur berikut tadi tu, iaitu unsur berkaitan dengan getaran ataupun berkaitan dengan siulan. Kalau semalam siulan kita ada baca, contohnya bis, sin tu kan kita ada baca dengan uh, dinaus, dinaus, itu ada siulan dia. Tetapi kalau pada lin ni tidak ada, maksudnya dia lembut saja, maknanya kita bacaan kita tidak keras. Begitu juga kalau tadi wal khail ya mati, sebelum ni berbaris atas, kita lihat juga ada lagi contoh huruf waw pula. Contoh huruf waw, ada lagi contoh huruf waw. Apa contoh huruf waw ni? Kalau kita lihat sebelum ni baris atas, uh, uh, baris atas, ada contoh waw tak baris atas? Sebelum ni mesti berbaris atas huruf waw. Kalau dalam ini tak ada lah, maknanya semua baris hadapan. Contohnya kita boleh ambil pada surah Quraisy, surah Quraisy tu kita boleh ambil contohnya, sebab surah Quraisy tu banyak kategori huruf lin dekat situ. Antaranya kita baca ayat pertama, Ila fi Quraisy. Quraisy. Ini pun boleh kalau ada nak kongsi. Saya jumpa Fir'aun tu, boleh tak Ustaz? Fir'aun masuk maknanya lembut je kan? Sebelum dia baris atas. Dia kata sebelum tu baris atas. Fir'aun tu baris bawah sebelum dia tu. Tak, au mati. Ya. Fir'aun. Ada dekat ayat 11. Ya, betul. Saya ingat semua tu ni. Okey, baik. Fir'aun. Itu baris atas. Jadi itu pun adalah salah satu contoh huruf lin. Sama ada kita baca secara wasal ataupun secara waqaf. Maknanya kita baca dengan lembut lah. Fir'aun walladhi. Maknanya bila lembut itu, kita gambarkan seolah-olah tidak ada unsur-unsur yang berbentuk getaran ataupun yang berbentuk siulan, safir tu. Itu contoh dia. Dua contoh tu. Fir'aun. Alhamdulillah ada juga dalam ayat ini Fir'aun. Dan ada lagi, kalau ada rakan-rakan kalau ada terjumpa. Ustaz, saya nak tambah sebab saya ingat masa saya mula-mula mengaji dengan ustazah saya, yang bab ni saya selalu kena tegur. Sebab dia kata keras kejung aja masuk.
Contohnya ayat 15 Ayat bila 15. jumpa dengan lam lah, macam bil kan. Kita dulu saya baca bil macam keras. Bil ibad. Dia kena masuk bil ibad. Sama juga dengan macam lil kan. Mana-mana jumpa huruf lam lah. Jadi kadang-kadang kita baca lil macam keras. Dia kena masuk lillazi. Macam tu. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih keputusan tu, bacaan tu. Ustazah Puan Nolia boleh ni boleh kesan keras tu. Itu hebat. Guru Quran tu boleh kenal pasti bacaan tersebut. Okey, baik. Jadi beberapa perkara yang telah kita bincangkan tadi tu, antaranya tadi huruf sofir, huruf lin tadi tu, waw dan ya, dan penekanan kepada huruf lam tu. Ada bunyi dia, bil ibad. Kalau kita baca dengan keras, bil tu, saya tak dapat nak ukur macam mana keras bacaan tu kan, tapi Puan Nolia boleh nampak lihat lah bagaimana bunyi dia tu. Okey, baik. Ada tambahan rakan-rakan yang ingin bertanya? Cuma Ustaz bila dia sabdu tu dia tak boleh lambat lah. Dia lam tu lembut, tapi cuma jangan dilambatkan. Dia tak boleh macam tu sebab dia sabdu ni dia masuk terus. Macam kalau kita sebut bis, ni dia lambat. Dia sabdu ni dia kena masuk terus. Bismillah, macam ni. Dia tak boleh dia kalau memang lembut, lillazina taqaw min dar, macam itulah. InsyaAllah. Halo? Tak dengar dah? Halo? Hilang suara. Tu Haji. Ada dengar suara? Ada. Okey, baik. Okey, baik. Puan ditekankan pada huruf musakal tadi tu, huruf yang lam sabdu tu, syiddah tu, lillazi tu adalah huruf baris yang berbentuk syiddah tu, dia keras sikit bacaan dia. Okey, baik. Maknanya kita kena tekankan betul-betul lah. Bismillah, betul-betul lah. Kalau kita baca lembut, bismillah, tak boleh. Dia bukan lin, kategori lin ketika itu. Itu adalah huruf syiddah, dia bukan lin, maksudnya kita kena beratkan bacaan tu lebih-lebih lagi pada syiddah. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji. Okey, baik. Ada persoalan lagi nak tambah tu? Silakan. Ustaz, yang lillazina taqaw tu tak bukan maklin ke Ustaz? Taqaw tu dia lin juga, baris atas. Berperasan juga baris atas. Taqaw itu pun lin lah. Tetapi lin kategori dia bukan maklin lah. Kategori dia bukan maklin, tapi dia huruf lin kat situ. Begitu maksudnya. Tapi kalau kita baca maklin, dia tak boleh. Maklin dia ada lain sikit dia punya kaedah dia. Maklin ni dia lebih kepada waqaf lah. Waqaf. Tapi kalau huruf lin tadi tu yang kita belajar tadi tu, dia bacaannya padanya ketika wasal ataupun ketika waqaf. Maknanya ada dua keadaan. Tapi yang ini dikira lin sajalah. Lilladzina taqaw inda rabbihim taqaw. Itu balik atas. Terima kasih kepada Puan Habibah dengan bacaan tadi itu. Okey, baik. Jadi kita dah ada jumpa tadilah beberapa lin yang ada dalam muka surat 51 ini. Jadi kita teruskan lagi aktiviti kita. Sekarang dah 7.30. Kita tengok pada ayat yang ke-15 ini. Ayat yang ke-15 ini kita tadabbur dan kita baca maksud dia dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat yang ke-15 bermaksud, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, yakni tersedia syurga-syurga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta mendapat keredaan Allah dan Allah melihat hamba-hambanya. Pada ayat yang ke-15 ni, sebelum kita berbincangkan, kita bertadabur pada ayat 15 ni, marilah kita lihat yang ayat yang ke-14 yang sebelum ni, kita dah bertadabur pada hari semalam tu. Mana ada yang tertinggal. Sekarang kita berada ayat yang ke-15. Pada ayat 14 yang semalam itu, kita dah membincangkan tentang nikmat yang telah ataupun perkara-perkara yang indah yang manusia inginkan. Antara yang disebut semalam kita dah bincangkan ada 6. Antaranya wanita-wanita, anak-anak, harta daripada emas, perak, kuda pilihan ataupun yang bertanda, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Pada ayat atas itu menjelaskan bahawa itu adalah satu kesenangan yang ada di dunia. Kesenangan yang berada di dunia, kesenangan yang ada dalam kehidupan dunia. Namun pada ayat 15 ini kita akan lihat bagaimanakah kesenangan yang apabila seseorang itu berada di syurga. Kesenangan yang abadi. Berbeza dengan kesenangan yang ada di dunia yang bersifat sementara. Jadi kita nak lihat pada ayat 15 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kesenangan apabila seseorang itu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan akan duduk kekal selama-lamanya. Kalau kita baca sekali imbas kita akan faham, tetapi kalau kita bertadabur ada dia punya kelebihan itu. Jadi pada ayat ini menjelaskan pada kita tentang ayat ini, tentang ayat yang saya baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakanlah wahai Muhammad. Bila sebut kul ni, bila kita kata kul ni, bila kita baca, bila sebut kul aja, ia merujuk kepada Nabi Muhammad. Berbeza dengan qalu, yaqulu. Kalau qalu, yaqulu, kadang-kadang ia merujuk kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Berbeza dengan penggunaan bahasa lebih kepada perkataan kul. Kul ni fi'il amar, katakanlah. Maknanya fi'il amar tu fi'il perintah. Katakanlah wahai Muhammad, maukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu. Jadi maksudnya tadi, apakah semua itu? Iaitu berkaitan dengan nikmat yang kekal abadi. Jadi kalau kita lihat Allah menggunakan ayat ini, inginkah ataupun mahukah? Kalau Allah beritahu yang lebih baik daripada nikmat-nikmat dunia itu yang disebut dalam ayat ini. Allah telah menggunakan ataupun Allah telah menggunakan perkataan suruh tanya dalam bentuk soalan supaya menarik minat manusia untuk tahu jawapannya. Tentulah kita mahu ataupun tentulah kita inginkan. Bila persoalan kita ditanya begitu, maukah supaya aku kabarkan? Maknanya tentu kita nak. Ataupun kita tanya, kita punya contoh, kita tanya pelajar kita, siapa nak hadiah hari ini? Sudah tentu mereka nak hadiah. Bila dia tanya, itu salah satu ayat psikologistik yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Mahukah? Dia tak kata, kamu tak mahu ke? Dia tak kata begitu. Tapi Allah kata, mahukah? Mahu tak? Mahu. Mestilah kita akan mahu. Itu adalah ayat yang digunakan dalam bahasa Al-Quran. Mahukah kalau Allah beritahu yang lebih baik daripada nikmat-nikmat dunia yang disebut dalam ayat sebelum ini? Allah suruh tanya dalam bentuk soalan supaya kita dapat menarik minat manusia. Jadi sebelum ni kita dah tahu dah nikmat yang ada di dunia.
tapi kita nak lihat balik nikmat yang paling bahagia selain daripada di dunia. Disambung lagi ayatnya, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini nikmat yang pertama, iaitu orang-orang yang bertakwa. Disebut di sini. Siapa dia? Orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi pada ayat ini, nak dapat nikmat tersebut, Allah mulakan dengan perkataan lilladzina taqaw itu merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa saja yang boleh dapat ataupun yang boleh mencapai nikmat ini, iaitu apabila seseorang itu menjaga hukum-hukum ataupun menjaga peradabannya, melakukan perintahnya. Bila sebut takwa ni, maksud takwa ni dalam Islam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita dilarang meminum arak, itu adalah perintah. Kita dilarang memakan makanan yang haram, umpamanya khinzir, itu adalah perintah. Dan bila sebut perintah, kita kena tahu itu adalah salah satu larangan. Dan kita tak boleh kata, kenapa tak makan khinzir? Kenapa kita tak minum arak? Kita jangan cakap benda itu ianya boleh memberikan kemudaratan yang pertama. Tapi apa yang kita perlu jawab ialah, ianya adalah perintah. Kita kena letakkan itu adalah perintah daripada Allah, barulah kita rasa yakin yang kita ni betul-betul mentaati pencipta kita. Mereka yang bersabar daripada orang yang bertakwa ni adalah mereka yang bersabar ataupun orang yang sentiasa tidak tergoda dengan kenikmatan dunia. Bila mereka nampak nikmat di depan mata mereka, mereka tidak terpengaruh. Mereka letakkan dunia itu sebagai hanya di tangan saja, bukan di hati. Itu adalah orang yang bertakwa. Allah sebut berjuta kali bagus daripada perhiasan dunia itu adalah dalam ayat sebelum ini. Ialah Allah mulakan perkataan jasmaniah, iaitu Allah beritahu mereka bahawa dimasukkan syurga yang di bawahnya. Nampak? Antaranya bila sebut syurga ni air yang mengalir. Kita kena gambarkan, kita kena fikirkan. Sebab apa? Bila sebut dalam syurga ni air mengalir ni, ada yang menyebut dalam kitab tafsir, tidak dapat digambarkan dengan mata kepala, tidak didapatkan digambarkan dengan panca indera, tidak dapat digambarkan dalam hati kita. Bagaimanakah rupa nikmatnya berada dalam syurga itu. Itu dalam hadis sebut, ada yang disebut dalam hadis mafhum yang saya baca. Begitu. Allah menyebut sungai di bawahnya ada syurga kerana tempat ada air lah yang disukai manusia. Kalau kita lihat dalam air ni, dalam syurga ada tempat yang ada air ni adalah salah satu tempat yang manusia sangat suka. Manusia sangat suka kepada air. Kalau kita lihat rumah-rumah yang ada sungai ataupun rumah yang ada rumah yang ada kolam, rumah yang ada kolam ikan, macam kita berada di sekolah kita sekarang ada kolam, ada kolam ikan ataupun laman terapi itu pun menenangkan kita. Itu adalah kesukaan manusia. Sebab itulah kalau kita lihat, kalau berada bila kita menyewa di hotel-hotel, apabila view dia, ocean view dia lebih mahal berbanding yang bukan pandangan daripada bangunan yang bukan menghadap ke hadapan laut. Kalau menghadap belakang lebih murah lah dia punya cost dia tu. Kalau kita lihat bila kita nampak laut di depan laut, maknanya cost itu mahal. Jadi mahalnya syurga itu, mahalnya nak dapatkan pemandangan yang baik air tadi tu ialah bagi mereka yang bertakwa. Takwa itu adalah sangat mahal bagi kita untuk mendapatkannya. Sebab itu syurga itu bukan sesuatu yang murah yang boleh kita dapat. Kemudian
Nikmat yang kedua yang Allah sebut tadi, yang kedua ialah khalidina fiha. Khalidina fiha ini ialah selalunya ayat tajri min tahtihal anhar ni Allah akan masukkan ayat khalidina fiha. Mesti ada ayat ni juga. Mana-mana kita baca mesti akan ada berkesinambungan ayat khalidina fiha ini. Mereka kekal di dalamnya. Yang kalau kita lihat manusia dalam surga dia akan kekal selama-lamanya. Bukan sesuatu yang akan dinikmati dengan nikmat yang bukan nikmat yang sementara, tetapi duduk nikmat yang selama-lamanya. Berbeza kalau kita lihat kita menyewa hotel umpamanya, kita sewa hotel yang tempatnya mahal, umpamanya Avani dan mana-manalah yang mahal-mahal yang beribu-ribu yang semalamannya berharga, tetapi ianya bersikap ataupun ianya bersifat sementara saja. Esok keluar, esok lusa nak check out dah. Esok lusa nak check out, nak keluar dah. Kalau harganya RM800 semalam, 800 itu akan habis dalam masa semalam saja dengan tidur dan menikmati berapa jam saja nikmat tersebut. Berbanding dalam syurga yang Allah sebut tadi itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Begitu baik sekali ayat ni, katakan khalidina. Ya baik, begitulah ahli syurga akan duduk di dalam syurga selama-lamanya. Maka ahli syurga dalam keadaan yang tenang, tidak akan rasa takut akan dikeluarkan. Tidak akan rasa macam dari berapa jam lagi nak keluar. Tidak akan duduk lama-lamanya. Itulah kelebihan mereka yang bertakwa atau yang berada di dalam syurga. Okey, baik. Kemudian nikmat yang seterusnya, nikmat yang ketiga, wa azwajum mutahharah. Wa azwajum mutahharah ni perkataan azwajum mutahharah, disediakan juga pasangan-pasangan ataupun isteri-isteri yang suci bersih. Kalau kita lihat Allah gambarkan juga dalam surga ini, kehidupan kalau duduk nikmat dalam syurga seorang-seorang pun tak best, tak seronok. Tetapi diletakkan juga pasangan, wa azwajum mutahharah, pasangan barulah seronok, barulah menggembirakan manusia. Kerana manusia tak suka tinggal keseorangan, dia suka ada pasangan. Maka Allah berikan teman hidup, iaitu pasangan-pasangan, isteri-isteri, isteri-isteri yang suci. Allah gunakan perkataan mutahharah. Mutahharah itu kalau kita lihat merujuk kepada mutahharah itu suci, bermaksud suci daripada kotoran yang kita faham, yang bukan cuti itu, bukan. Tetapi suci itu ialah lebih kurang 3 kali ganda baiknya isteri kita yang ada hari ini. Sucinya, bersihnya, dari segi akhlaknya, dari segi sifatnya, dari segi kecantikannya, dari segi jasmaninya, dari segi bentuk badannya, dari segi kotoran-kotoran najisnya. Mulutnya langsung tidak mengeluarkan kata-kata fitnah, mulutnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Bersihnya mereka yang dipasangkan ketika berada di dalam syurga. Dan yang paling penting ialah orang azwajun mutahharah ni, kalau kita lihat langsung tidak ada perasaan cemburu ataupun marah. Seperti pasangan kita sekarang lah, umpama contohlah kita boleh gambarkanlah kehidupan mustahil tidak ada perasaan tersebut. Jadi kalau kita lihat sucinya perempuan wa azwajum mutahharah itu ialah suci daripada perkara-perkara yang merosakkan diri dia, ataupun dia tidak ada langsung sifat keburukan, kefasikan ataupun sifat-sifat seperti hasad, dengki dan sebagainya, tidak ada pada diri dia. Dia bersih. Maknanya pandangan mata kita kalau kita lihat perempuan yang wa azwajum mutahharah ini, kita lihat dari segi mata kita, dari segi dalamannya, semuanya nampak cantik. Dan yang seterusnya, yang keempat, nikmat yang seterusnya, waridwanun minallah, serta keredaan Allah. Ni keredaan Allah ini yang paling kita nak sekali. Waridwan, ridwan ni adalah salah satu maksud, iaitu ridwan itu adalah keredaan Allah. Kita nak apa-apa pun mestilah ada keredaan.
Begitulah bila sebut keredaan ini, kalau kita lihat, kita nak gambarkan keredaan ni macam mana ya. Kita lihatlah, kita contohkanlah dalam situasi hari ini. Contoh kita kita tidak apabila seseorang itu tidak diredai, umpamanya contoh Perdana Menteri yang bukan dipilih oleh rakyat, contoh, kita akan rasa bertelagah. Begitu juga kejadian di Perancis yang kalau kita lihat menghina Nabi Muhammad, kita tak reda. Bila tak reda tu orang sentiasa marah. Tetapi kalau adanya keredaan ini, adanya keredaan Allah ni, seseorang itu sentiasa dalam keadaan yang sentiasa nikmat itu sentiasa berterusan padanya. Langsung tidak akan rasa dihimpit dengan beberapa masalah, dengan musibah dan sebagainya, kerana dia di bawah Allah SWT. Kan? Sebab itulah kadang-kadang saya ingat rakan saya dulu di sekolah pernah cerita, rakan dululah cerita kat sekolah dulu masa dia dapat SPM ni 8A, dia kata walaupun dia tidur dia dalam kelas, dia kata dia tak belajar sangat tetapi tidur je dalam kelas. Tetapi dia kata bila tidur dalam kelas, malaikat rahmat itu dapat rahmat dia. Kenapa dia? Allah redha sekali dia. Orang yang belajar ke, orang yang tidur ke, dapat juga rahmat itu. Itu juga salah satu cara untuk mendapatkan keredaan Allah, tapi bukanlah tidur, tetapi rahmat itu dapat sekali. Itulah kelebihan mereka yang dikurniakan keredaan Allah. Jadi yang terakhir sekali, Allahu basirum bil ibad, dan Allah akhirkan, tangguhkan, dan Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Maknanya Allah tidak akan terlepas. Mata Allah tinggal langsung pemandangannya. Sedangkan seseorang itu yang sama ada baik dan buruk akan diberikan ganjaran, sama ada ganjaran surga ataupun neraka. Jadi semua itu akan disebut wallahu basirum bil ibad, itu maksudnya itu adalah salah satu penilaian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sebab itulah kalau kita lihat, penilaian itu boleh melalui dilihat, melalui ujian, tetapi Allah gunakan perkataan wallahu basirum bil ibad. Allah gunakan penilaiannya melalui penglihatannya. Maknanya Allah tidak terlepas penglihatannya apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala alam. Kalau ada yang nak tambah, silakan. Ada kekurangan daripada saya, silakan. Kalau nak tambah, Puan Haji, kalau ada tambah. Okay Ustaz kita tak dapur, Alhamdulillah, ayat 15. Dia rentetan daripada ayat yang jadi kita balik semula ayat 14 tu. Kita telah didedahkan dengan kesenangan-kesenangan dunia ya. Jadi seperti isteri, perempuan-perempuan ya, anak-anak pinak, harta benda seperti kenderaan, berkuasa kuda yang besar dan sebagainya lah. Jadi takwa di yang ayat ke-15 ni adalah merujuk kepada niat kita lah ya. Innamal a'malu binniat kan. Apa yang kita nak tu bergantung pada niat kita. Contoh, kalau kita memilih kenderaan berkuasa kuda besar, kalau zaman dulu Allah gambarkan dalam kuda yang hebat-hebat. Kalau zaman sekarang ni kita memiliki kenderaan besar. Contohlah, apabila kita nak membeli kereta yang besar yang kemampuan kita dah ada, niat yang pertama kita ialah kerana Allah Ta'ala lah ya. Contoh, katalah saya nak beli kereta Honda Accord contoh, saya mampu. Tetapi niat kita bukanlah untuk kita membangga diri kita ada kereta besar, kita ada harta. Tetapi sebenarnya kita rujuklah kepada niat kita kepada Allah, iaitu aku memiliki kereta besar ni supaya aku dapat pergi kerja dengan selamat. Yang keduanya, saya boleh bawa keluarga saya. Contohnya begitulah ya. Tapi kalau kita nak beli kereta, niat semata-mata aku nak bersaing dengan jiran aku, yang itulah yang Allah gambarkan yang akan mendapat balasan yang Allah tak sukalah ya. Jadi yang ayat 14 tu, semua perkara itu hendaklah kita lillahi ta'ala. Contoh, kita memiliki harta, syarikat yang besar sebagainya ya, contohnya untuk bersedekah kepada orang susah. Contoh yang paling senang ialah Ustaz Abid Liu lah, yang kita senang tengok, mempunyai rangkaian perniagaan yang besar ya. Kemudian ada pusat motivasi yang baik,
ya, kemudian dia ada rumah dia besar, ya, keluarganya, anak-anak dia ada, tapi semuanya menuju ke jalan Allah. Itulah yang Allah nakkan. Dan balasannya ialah pada ayat yang ke-15 itulah. Jadi yang perlu kita sebut di sini ialah, yang perlu kita ingat ialah setiap kali apa yang kita nak miliki tu lillahi ta'ala, ya, merujuk kepada Allah SWT. Jadi itu yang sekiranya kita ada unsur-unsur riak contohnya, jadi kita kena perbetulkan balik lah, ya. Kemudian diteruskan dengan ayat ke-15, sekiranya kita memiliki semua benda yang ada Allah sebutkan dari ayat 14 itu, maka kalau kita betul tujuan ni kepada Allah, itulah balasan yang Allah telah tunjukkan, ya. Yang Ustaz dah terangkan itu jelas dan nyata, cuma kita ambil pengajaran yang tersirat, ya, berkaitan dengan sifat manusia. Ayat 15 ni ada merujuk kepada sifat manusia. Yang pertama, bagaimana kita nak menarik perhatian. Seperti Ustaz kata tadi, untuk menarik perhatian, kita mulakan dengan pertanyaan. Contohlah, kalau budak itu melakukan kesalahan, contohnya dia buat bising, kita panggil dia, ya. Kita jangan terus denda, kita tanya. Kita bagi tahu, nak tak kalau saya cerita pada awak perkara yang lebih baik atau yang buruk? Awak nak dengar cerita yang baik ke yang buruk dulu? Dia akan termangu-mangu. Mestilah dia nak yang baik. Baru kita ceritakan. Kalau nak baik, jangan ganggu orang. Contoh, jangan ganggu orang, jangan buat bising. Contoh. Jadi bila kita tanya soalan begitu, Allah dah bagi tahu. Kalau nak mengejutkan atau nak menarik perhatian, dengan pertanyaan. Sebab itu dia mulakan dengan kul a'unabi'ukum, katakanlah wahai Muhammad, maukah saya kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semua itu. Setiap kali ada pertanyaan daripada Allah itu, pastinya itu benda-benda yang nak kita tarik perhatian dan nak kita fokus, ya. Itu sifat pertama manusia yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita untuk menarik perhatian supaya dia fokus pada kita, mulakan dengan pertanyaan, ya. Yang keduanya ialah daripada ayat 15 ini, kesukaan-kesukaan manusia itu membawa kepada kenikmatan. Seperti Ustaz kata tadi, ya. Kat sini orang yang dah sifat manusia itu sukakan kedamaian yang berbentuk air mengalir, pemandangan dan sebagainya. Jadi di situ adalah dua sifat yang kita boleh dapat, iaitu satu jasmani, fizikal dan rohani, yang ayat 15 ni Allah gambarkan yang tersiratnya. Kalau berbentuk fizikal tu ialah contohnya pemandangan dan sebagainya lah, ya, yang Ustaz dah ceritakan tadi, ya. Kemudian yang keduanya ialah kerohanian. Okey, seperti orang cerita tadi, kerohanian ini adalah dalaman. Bagaimana nak menarik perhatian ataupun nak mewujudkan kerohanian ini, nikmat yang paling besar yang Allah kata ialah nikmat Islam. Maknanya kita mencari keredaan Allah, itulah nikmat yang sebaik-baiknya. Kalau kita bayangkan, ya, kalau Allah redha pada kita, di dunia itu kita dah dapat kesenangan, di akhirat juga kesenangan. Contoh kalau dunia ni, apa bezanya pengetua redha, PPD redha, kementerian dengan Perdana Menteri? Yang mana yang nak kita pilih? Contoh, setakat pengetua puji tapi PPD kementerian tak puji, kita rasa tak seronok kan? Begitu contohlah. Tetapi Allah, kalau yang paling tertinggi itu dipuji kita, maka kita akan dapat satu pengiktirafan, satu Malaysia. Perdana Menteri memuji Ustaz Hakim, contohlah, ya. Alhamdulillah, insyaAllah, ya, membuat tadarus setiap Sabtu Ahad, contoh. Kita akan rasa bangga, kita rasa apa yang kita buat tu diredai dan diterima. Jadi perkara yang betul itu, kenapa orang itu redha? Sebab diterima. Jadi gitu juga lah. Bagaimana Allah nak redha, kita kena buat apa yang Allah buat, yang buat, dan tinggalkan yang dalam, maka dia akan diterima, ya. Jadi itulah, ya, tiga perkara yang kita lihat daripada yang tersurat ni, bagaimana kita nak melaksanakan kehidupan kita di dunia, ya. Jadi kita ambil pengajaran di sini. Jadi kalau pelajar-pelajar kita sedih dan sebagainya, alhamdulillah kita ada laman terapi. Terima kasih sangatlah, ya, pada UBK. Kita bawa budak tu duduk situ cerita, ya. Kalau budak hardcore tu, kita keluarkan daripada, kita bawa ke tengok air, dalam air tu ada apa, ada ikan, baru tu kemudian cerita, insyaAllah, ya. Kerana apa? Dalam Al-Quran telah ditunjuk manusia ni akan suka ketenangan, ya. Jadi itulah yang dapat kita gambarkan dari ayat yang ke-15 ini. Wallahu a'lam, Ustaz. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji tentang tambahan tadi. Ada tambahan lagi pada rakan-rakan lain yang ingin berkongsi pandangan ataupun pengalaman? Boleh, kalau nak berkongsi, kalau ada yang berkongsi pengalaman masing-masing.
Okey, baik. Silakan. Cuma sedikit tambahan Ustaz ya. Ayat yang terakhir tu wallahu basirum bil ibad ya. Sebenarnya ini sangat besar ya. Setelah Allah bagi peringatan ayat ke-14 dan juga yang ke-15 tu, Allah akan melihat akan hamba-Nya ya. Maknanya Allah nak tengok setelah diberi peringatan mana pilihan dia. Ya. Allah bagi kita sendiri menentukan ya. Jadi kita kena berhati-hati setelah kita diberi petunjuk dan sebagainya, pilihan ke jalan syurga atau neraka itu adalah pilihan kita. Sebab itu di akhirnya Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Sentiasa melihat ni maknanya Allah akan tengok kita buat baik ke atau sebaliknya ya. Jadi itulah kegunaan akal fikiran dan iman kita lah. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Tuan Haji. Ada tambahan Puan Salma? Ustaz nak kongsi sikit pada kitab Ibnu Katsir ni yang disebutkan serta keredaan Allah itu bermakna mereka diberikan keredaan oleh Allah SWT sehingga tidak lagi mendapatkan murkanya untuk selamanya. Maknanya bila Allah reda tu maknanya selepas itu apabila masuk surga Allah tidak akan murka kepadanya untuk selama-lamanya. Itu yang diberikan dalam buku ni lah. Kemudian saya tertarik dengan apa yang Ustaz share tadi pasal kawan yang tidur dalam kelas tu. Cerita bagaimana rahmat Allah itu akan meliputi semua orang ya. Jadi yang saya pernah dengar lah, saya tak boleh nak cari susu galur tu sebab saya suka dengar. Bila dengar tu saya ambil, saya terus buat. Jadi saya tak boleh, dah lama benda tu. Yang saya pernah tahulah bahawa di dunia ni rahmat Allah SWT turun mencurah-curah. Mencurah-curah di riba-ribaan ni berlebihan pada biasa pada 4 tempat saja. Yang pertama ialah di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Yang kedua ialah di Masjid Nabawi. Memang rahmat Allah SWT turun mencurah-curah di sana. Yang ketiganya ialah pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni juga rahmat Allah SWT mencurah-curah. Sebab tu kita tengok semua orang baik, kita mudah buat amal ya, dalam keadaan ketenangan sebab rahmat Allah SWT turun mencurah-curah. Yang keempatnya ialah apabila ada majlis-majlis macam ni lah. Majlis mengingati Allah, majlis membesarkan Allah, majlis-majlis usrah dan sebagainya yang membesarkan Allah, bercerita tentang perkara-perkara agama dan akhirat. Di situlah rahmat Allah SWT mencurah-curah ya. Jadi dia katakan bahawa apabila ada satu majlis ini, ada orang yang datang kebetulan, dia kebetulan saja. Dia tak niat pun nak masuk dalam majlis itu. Kemudian dia dengar, dia duduk, dia akan dapat ganjaran yang sama sebagaimana ahli majlis tersebut. Walaupun dia tak ada niat. Dan ini disesuaikan dengan kisah bagaimana satu hari Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat duduk dalam satu majlis. Apabila sahabat itu datang, muka Rasulullah SAW merah padam. Tetapi apabila selesai saja majlis, muka Rasulullah SAW berseri-seri. Jadi selepas habis tu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang telah berlaku? Aku tengok muka engkau tadi merah padam, kemudian selesai saja majlis, muka kau berseri-seri. Jadi Rasulullah SAW kata bahawa sebenarnya si fulan tadi datang dengan penuh dosa. Apabila dia secara walaupun tidak sengaja termasuk dalam majlis ini, maka dengan asbab dia masuk ni, rahmat Allah SWT turun, Allah SWT ampunkan dosa dia. Sebab itulah muka Rasulullah SAW berseri-seri. Sebab itulah, jadi saya kaitkan dengan cerita Ustaz tadi, walaupun student itu tidur, dia juga dapat manfaat daripada kebaikan ya dalam pelajaran tersebut. Wallahu a'lam Ustaz. Okay, baik. Terima kasih kepada Puan Salmah tentang perkara tadi, kongsian tadi itu. Banyak rahmat besar ganjaran apabila berada di bumi Mekah. Okay, baik. Terima kasih kepada Puan Salmah. Ada tambahan lagi rakan-rakan, kita boleh tambah lagi. Ataupun kita macam mana? Tuan Haji nak sambung lagi ke? Pada ayat yang ke-16, 17, ada 2 ayat lagi lah berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Ada 16, kita ambil lah satu ayat lagi, iaitu kita ambil sebagai amalan kita. Tapi sebenarnya dia seronok sambung sampai ayat 17 tu, tetapi kita ya, Tuan Haji. Kita ambil yang pendek, 16 ni dulu. Ambil 16 ya, okey. Baik, kita belum baca lagi ayat ni, tapi kita tadabbur dululah ayat ni. Dan ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-16 ini ialah allazina yaquluna rabbana amanna, bermaksud orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami. Allah mulakan perkataan Rabbana. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maknanya ini adalah doa yang kita pernah kita bincangkan sebelum ni, menunjukkan bahawa kita pernah lakukan, sesungguhnya telah kita lakukan, iaitu telah kita beriman. Sesungguhnya kami telah beriman. Allah digunakan cara berdoa yang betul, iaitu sesungguhnya kami telah beriman. Bermakna bahawa ayat ini salah satu penggunaan tata bahasa yang sangat baik, dimulakan dengan sesungguhnya kami telah beriman. Maksudnya dia tak gunakan kata-kata yang negatif. Ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak melakukan dosa. Tetapi dimulakan dengan sesungguhnya kami telah beriman. Ini adalah salah satu ayat peneguhan. Peneguhan. Ialah mereka sentiasa mengaku beriman. Iaitu kelebihan berdoa ni sini kalau kita lihat. Mereka mengaku beriman sebelum berdoa meminta ampun. Maknanya mereka beriman dan berdoa, maknanya kalau tak ada iman, doa pun tidak akan diterima. Itu betul. Sebelum ni kita pernah bertadabbur, kelas yang sebelum ini, kita pernah bertadabbur, kita nak doakan sekali yang orang bukan Islam, tidak termasuklah sebab mereka bukan orang yang beriman. Ini kalau kita lihat, kita sangat penting bertawassul dengan iman ini. Iman ni adalah sangat penting, barulah doa itu dimakbulkan. Dan tawassul ini, perkara ini sangat dipentingkan kerana ia merupakan amalan-amalan para Nabi apabila berdoa, amalan-amalan para wali, amalan-amalan malaikat yang sentiasa berdoa dengan memulakan dengan iman. Kerana dengan iman itu, dengan iman sahajalah doa dan doa tersebut akan dimakbulkan. Ada disebut di sini bahawa seseorang yang sentiasa melakukan kemungkaran, maknanya iman dia dah berkurang. Adakah doa dia dimakbulkan? Sudah tentu doanya tidak dimakbulkan kerana sentiasa melakukan kemaksiatan, sentiasa melakukan kekufuran. Kerana orang yang sentiasa melakukan perkara tersebut, doanya sukar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah proses pertama kita dah tahu Rabbana innana amanna, kemudian Allah sambung lagi ayat yang seterusnya ialah faghfir lana dzunubana. Barulah disambung dengan ayat yang seterusnya, oleh itu hapuskanlah dosa-dosa kami. Ada kaitan dengan ayat yang ke-15, 14 tadi tu. Apabila kita nak mencapai yang ke-15 itu, nak mencapai yang 14 itu, kita kena betulkan doa kita. Kita betulkan niat kita balik. Kan? Kita nak, tadi seperti mana Tuan Haji sebut, kita nak kenderaan yang macam mana, kenderaan yang tujuan yang macam mana, kita nak tanaman yang macam mana, binatang yang macam mana, kita nak perempuan yang macam mana. Maknanya kita kena doa. Yang penting ialah kena berdoa lah, itu untuk membetulkan, untuk meluruskan niat kita. Seperti mana yang kita dah berdoa sebelum ini pada ayat yang ke-7, ayat 7 surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana, hingga akhir ayat tu, supaya diri kita tidak cenderung ataupun terpesong hati kita, supaya tidak keluar daripada landasan yang sebenar. Sebab itulah kita berdoa faghfir lana dzunubana, kerana kita sentiasa melakukan dosa yang kadang-kadang kita tak sedar, ataupun kadang-kadang kita tak buat tetapi ianya berdosa. Okay? Dan kerana Allah sahaja tahu apa yang kita lakukan, maka kita kena mohon supaya diampunkan dosa-dosa kita. Dan kalau kita maksudnya kalau kita berterusan memohon ampun, inilah salah satu orang yang sentiasa mendapat rahmat dan keredaan Allah. Itu dah dapat keredaan Allah tadi, waridwanun minallah, mestilah dengan memohon keampunan, mestilah ditutup dosa-dosa tersebut dengan doa memohon ampun. Dan akhir sekali ditangguhkan ayat ini
dan peliharalah kami daripada azab neraka. Kita sentiasa berdoa supaya kita diselamatkan daripada api neraka ataupun dimasukkan dalam neraka. Kita tak mau duduk walaupun sekejap pun, walaupun ada ayat Quran, orang Islam ni akan masuk neraka sekejap dan akan dimasukkan ke. Tetapi kita tak nak mahu masuk pun, kita tak nak merasa api neraka tu. Umpama kalau kita lihat contoh waqina azabannar, kalau kita tadabbur biasa saja kita baca, macam Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam telah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada malaikat, dia nak makan makanan yang masak. Dia nak makan makanan yang masak, maka dia perlu api. Jadi api ni datang daripada mana? Api ni datang daripada neraka. Nar tu api datang daripada neraka. Jadi malaikat bercakap, kalaulah aku berikan kepadamu Nabi Adam alaihissalam sebesar zarah batu, maka dunia ini pun akan terbakar. Kita boleh umpamakan lah, sebesar zarah tu, kalau istilah sains ni boleh terangkan lah, guru-guru sains boleh terangkan sebesar zarah tu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah tu, ataupun lagi wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah tu. Kita lah gambarkan zarah itu yang kecil itu boleh membakar dunia, bagaimana kita nak masuk ke dalam api neraka walaupun sekejap, sudah tentu kita tidak mahu masuk. Jadi kalau kita asyik sekiranya melakukan dosa sahaja, maka menyebabkan akan dimasukkan dalam api neraka, maka kita tidak mahu dosa kita dicuci dengan api neraka, tetapi kita nak berlindung daripada azab api neraka itu. Dan yang paling utama, kita nak duduk seperti mana yang ayat 15 disebut, kita nak terus masuk dalam syurga kekal selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada tambahan rakan-rakan, silakan. Cuma kita nak tanya, kalau di ayat yang Ustaz bentangkan tadi berkaitan dengan allazina yaquluna rabbana innana amanna ni, wahai orang-orang yang beriman dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maknanya dia memohon doa ni dengan apa yang telah dilakukan. Sesungguhnya yang Ustaz kata, maknanya sesungguhnya benda yang berlaku, yang telah berlaku. Jadi adakah dibenarkan ya, apabila kita ditimpa kesusahan, contohnya lah kita tiba-tiba duit kita, dompet kita hilang di tengah jalan, dan perkara yang kita diajar pada kita, setiap kali kita dompet kita hilang, kita ditimpa sebarang kesusahan, perkara pertama yang kita ingat ialah Allah. Contohlah ya, bukannya capai telefon anak dan sebagainya. Okay, sekarang ni bila kita nak berdoa ni, biasanya doa ni kita lihat dia kena banyaknya bertawasul dulu, merendahkan diri dengan kezaliman kita yang kita dah tadabbur. Adakah kita boleh contohnya dompet kita hilang, nak makan dekat pekan, kita pergi KL, contoh kita pergi KL lah, tiba-tiba dompet kita hilang, dan kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah ataupun bantulah aku, selama ni aku telah membantu banyak orang dengan bersedekah dan sebagainya, oleh itu bantulah aku di dalam kesusahan kehilangan dompet. Contoh ini ada contoh tawasul lah, mana kita menggunakan apa yang telah kita lakukan untuk menunjukkan bahawa kita telah membuat suruhan Allah dan kita minta Allah bantu kita. Adakah itu bertepatan dengan contoh doa ni, Ustaz? Wallahualam. Okey, baik. Tawasul yang berbentuk itu sebenarnya dibenarkan, diharuskan juga. Itu adalah salah satu juga yang dibenarkan, maksudnya untuk untuk menyedarkan kita balik. Untuk menyedarkan kita balik, tawasul yang begitu diharuskan dalam berdoa juga sebenarnya. Tetapi dalam ayat yang ke-16 ini, dia ni nak salah satu untuk kembalikan balik kita, untuk menguatkan balik. Aku ni, ya Allah, aku ni dah beriman, ya Allah, bagi ampunkanlah, maknanya kesungguhan itu. Tapi tawasul yang berbentuk yang tadi itu pun dibenarkan. Sebab apa? Saya tengok rata-rata doa-doa yang telah diberikan oleh pejabat agama kepada surau-surau yang perlu kita bacalah setiap
ada majlis-majlis yang tertentu, umpamanya COVID dan sebagainya, saya tengok rata-rata doa tersebut mesti ada juga disebut, sesungguhnya aku telah melakukan dosa banyak. Untuk sebenarnya tawassul yang seperti rupanya saya bertanya bertanya kepada rakan saya, dia kata adalah untuk menyedarkan para mereka yang telah mendengar. Kita Rabbana inana amanah, kita mungkin berada inana amanah, tetapi bagaimana pula mereka yang berada dalam keadaan yang sedang berdosa. Maknanya tawassul begitu adalah sesuatu yang diharuskan untuk menyedarkan orang-orang awam yang lain untuk kembali balik kepada inana amanah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, satu lagi. Saya bila buka kitab-kitab lama, kitab-kitab kuno lama, sebab saya pernah ada juga daripada keluarga saya tu ada kitab-kitab lama. Dia ada bertawasul dengan berkat doa Nabi Khidir dengan Syekh Al-Jailani. Adakah itu tawasul yang dibenarkan atau tawasul yang perlu kita tinggalkan? Sebab dia bertawasul dengan Nabi, tidak berkaitan dengan amalan kita. Maknanya kita ambil keberkatan orang lain untuk diri kita, untuk keperluan diri kita. Contohnya dengan berkat Nabi Khidir, ada tulis Nabi Khidir, ada berkat Syekh Al-Jailani lah dan sebagainya lah, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Sebab saya pun belajar juga dengan arwah atuk saya. Kalau sakit gigi, bacaannya tu apa tau? Mati ulat, mati di bawah tulang. Dengan berkat Nabi Adam alaihissalam, matilah ulat yang dalam gigi itu. Saya pernah diajar benda tentu oleh arwah atuk saya lah. Maknanya kalau itu, saya pernah menuntut dalam perubatan Islam, menunjukkan bahawa tawassul yang begitu sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan kerana ianya bertentangan dengan akidah. Itu sebenarnya kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita kena mohon merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam Quran menyebut Al-Quran tu diturunkan Quran tu, munazzil Quran tu ma huwa syifa. Al-Quran itu adalah syifa ataupun ubat yang mana sebaiknya kita baca ayat-ayat itu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaklumkan oleh guru saya lah berkaitan dengan cara kita bertawassul dalam konteks yang betul. Maknanya bertawassul dan merujuk kepada mereka-mereka itu seolah-olah kalau kita lihat Tuan Haji, antara ciri-ciri pengamalan ajaran sesat ialah mereka bertawassul kepada mereka punya maulana mereka. Mereka sangat mendewa-dewakan pemimpin mereka, sehingga kan mereka telah bertawassul dengan nama-nama yang disebut tadi itulah. Itulah yang pernah saya belajar lah. Yang pernah saya kongsikan. Kalau ada tambahan lain bertentangan ataupun ada dalam cara yang lain itu tidak pasti. Tetapi bagi saya yang disarankan, kita mestilah bertawassul dengan yang maha pencipta kita lah. Allah Ta'ala. Ada doa yang popular, Ustaz, yang Nabi Muhammad maksudnya berikanlah kesihatan yang ada yang dia orang kata dia menyebut Nabi Muhammad memulihkan mata. Maksud dia Bismillahirrahmanirrahim, tibbil qulubala Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Itu. Dulu saya hafal benda tu, tapi bila ditegur dia kata yang ni tak boleh diamalkan, saya dah tinggalkan. Tibbil qulubala wa dawaiha. Tu lah. Kan dia nyebut maksudnya kita mohon kepada Nabi Muhammad diberi pemandangan mata yang cerah. Tibbil qulub, ubatkan hati. Tibbil tu ubat, mengubatkan. Itu dia merujuk kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala tibbil qulubala wa tu. Sebab dia ada amalkan tu, tapi bila ditegur jadi saya tinggalkan tu. Jadi macam mana tu, Ustaz?
kena rujuk juga tu Haji, tu tak tahu tu. Mungkin ada Soli Muhammad tu kan. Allah Sayyidina Allah. Muhammad fil qulub wala iha. Tu dia ada sambungan dulu. saya amalkan tu lah, tapi bila tegur jadi saya pun tinggalkanlah. Sebab dia bertawasul dengan Nabi Muhammad tu. Betul juga. Saya pun tak perasan juga. Allah salli ala Muhammad bil qulubi wa dawaya wa afatin abdan wa shifaiha ya. Betul. Oh, sebab ada Soli Muhammad tu. Allahumma tu dah betul lah. Tapi ada pula Soli ala Muhammad, merujuk kepada Muhammad. Kita lihat balik lah. Bagus lah soalan tu. Maknanya kita buat tu, sebelum ni kita buat, kita tak tahu, kita ikut-ikut je kan. Jadi kita kena rujuk juga yang maklumat yang tepat. Adakah iaitu betul lah. Ada yang jumpa yang berkaitan doa tu bolehlah share. Mana kita kena tengok yang sah lah. Kalau di Jabatan Mufti dan sebagainya bolehlah kalau jumpa. Sebab saya tak jumpa lagi tu. Cuma dalam ceramah tu dia menerangkan bahawa itu bertawasul bukan direct terus pada Allah. Okey. Terima kasih. Tapi ada juga yang menyebut macam Nabi Sulaiman tu, Salamun Sulaiman tu dalam Quran tu ada juga kan. Ada tak tawasul dengan Nabi Sulaiman dalam Quran tu. Ada disebut hari tu. Ada doa untuk syifa jugalah. Ada juga. Mungkin yang tu dibolehkan lah sebab dia daripada nas Quran tu. Daripada Al-Quran, ayat Al-Quran. Soalan yang bagus tu. Kita kena jawab juga. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Haji tentang doa tadi tu yang kita perlu jawab. Ada tambahan rakan-rakan yang lain sebelum kita tangguhkan kelas kita? Pada ayat yang 17, insyaAllah kita akan sambung surat yang ke-52 pada minggu depan. Sambungan lagi satu ayat yang 17 dalam subtopik yang sama. InsyaAllah rakan-rakan kita tangguhkan kelas kita. Sekali lagi kalau ada yang nak berkongsi silakan. 1, 2, 3, tak ada sakit. Kalau tidak ada, kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan doa khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya, petunjuk dan rahmat bagi hamba. Ya Allah, ingatkanlah hamba terhadap apa yang telah kami lakukan, yang telah daripada Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah kami kemampuan untuk sentiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami. Wahai Tuhan seluruh alam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzuka minal 'ajzi wal kasal wa na'udzuka minal hammi wal hazan ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال ربنا أوفق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.